Masya Allah. Surah Al-Hadid daripada ayat 1 hingga ke 5, Allah Subhanahu Wa Taala memberi mesej yang sangat jelas mengenai kekuasaan dia. Kita masih lagi bincang mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah-surah Musabbihat. Cuma saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama kita perhatikan maksud tasbih. So, sabbahalillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Minta maaf saya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Perkataan tasbih ni Allah Ta'ala sebut, cuba kita perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih memuji Allah. Kita perhatikan ma. Sabbahalillahi ma. Ma itu dia ganti kepada ma mausul. Alladhi. Maksudnya Allah nak beritahu, biasanya ma ini digunakan kepada yang tak ada akal. Ma ini digunakan untuk tidak ada akal. Maksudnya Allah nak beritahu, hei manusia, hei manusia, ingatlah sesungguhnya yang bertasbih memuji aku yang ada di langit dan di bumi lebih banyak daripada kalian. Manusia diingatkan bahawa manusia ini adalah manusia alpa. Makhluk yang alpa selalu lupa untuk bertasbih memuji Allah. Sebab itu dalam surah Al-Isra Allah sebut wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang ada di lautan, di daratan, di langit, segala makhluk, batu, kayu, air, kumbang, nyamuk, semut, semua bertasbih memuji Allah. Yang selalu lupa siapa? Manusia. Manusia selalu lupa. Allah ingatkan, hei manusia, sedang semua makhluk ini bertasbih memuji aku, kalian juga seharusnya bertasbih memuji aku. Proses untuk menyucikan diri, proses untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat memasukkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita, melihat kekuasaan Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan daripada surah Al-Hasyr muka surat 545 sebentar tadi, mengingatkan kepada kita bertasbihlah lagi, kerana di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang ingin menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti tuan-tuan sekalian. Tetapi dalam masa yang sama ada orang-orang yang mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kufur tetapi mereka ini menyerang dan juga merosakkan sesebuah negeri ataupun sesebuah negara. Maka Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan, maka Allah menghalau mereka ini, Allah menetapkan perkara itu. Dan inilah yang berlaku apabila kita melihat sejarah umat-umat di Madinatul Munawwarah. Itu yang lepas. Tetapi dalam masa yang sama pada waktu ini, apakah yang perlu kita ambil pelajaran? Allah memanggil, menyuruh kita dengan istilah fa'tabiru ya ulil absar. Dengan mata hati kita, kita melihat, oh rupanya kalau seseorang itu berbuat kerosakan, bukan sekadar manusia tidak suka, tetapi Tuhan tidak suka. Dan Tuhan yang menyusun segala apa yang ada di atas muka bumi ini tanpa cacat cela, dengan kebaikan, memastikan semuanya berada pada keadaan yang sentiasa terpelihara. Allah yang Al-Aziz Al-Hakim akan buat sesuatu. Jangan bimbang perkara tersebut. Yang penting kita tuan-tuan sekalian terus bertasbih, terus mengingati Allah, terus berbuat kebaikan sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Hadid dan dalam surah-surah Musabbihat ini. Kebaikan perlu diperjuangkan, Quran perlu diperjuangkan, kerana kebaikan itu akan tersebar kepada yang beragama Islam, bukan beragama Islam, sehingga kan kita ambil pelajaran, hati yang cakna, hati yang cerah dapat melihat, ya Allah, jangan sampai sayalah orang yang dihalau itu nanti di dunia ini, malah lebih teruk lagi kalau dihalau di akhirat. Halau ke mana? Ke neraka Allah, naudzubillah. Kita membina syurga kita di sini dengan sama-sama kita ambil pelajaran, terus bertasbih, terus kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kerana itu punca kepada kebahagiaan, kejayaan di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah selepas ini nanti kita teruskan dengan surah Musabbihat.